Seni bina adalah seumpama manusia. Ada yang memperlihatkan kelebihan otot dan fizikal, ada pula yang kelihatan penuh emosi dengan kelebihan penjiwaan sentimental yang sengaja diperlihatkan untuk membuai jiwa pemerhatinya. Tidak kurang juga, ada yang menonjolkan kualiti intelek yang mendalam. Sementara, ada yang kelihatan bodoh sombong, tidak bijak melayan pengunjung dan pengguna dengan secara berkesan serta efisien. Bangunan juga adalah antropomorfik yang memiliki sifat penonjolan peribadi seperti menunjukkan ciri kelakian dan keperempuanan. Tenang atau tidak tenteram, serius atau humor, peramah atau sombong, gemuk atau kurus, malah miskin atau kaya sesebuah seni bina turut dapat dikenal pasti dari penghayatan terhadap binaannya. Setiap seni bina bangunan mempunyai hubungan dengan manusia. Bagaimana manusia membuat pilihan untuk melakukan apa jua aktiviti di dalamnya, serta bagaimana manusia memilih untuk kuat berusaha dan bekerja di dalam suatu ruangan seni bina adalah merupakan hubungan semula jadi antara manusia dengan sesebuah seni bina. Putrajaya adalah merupakan suatu pusat pentadbiran utama Kerajaan Persekutuan yang menggantikan Kuala Lumpur. Dibina sebagai sebuah bandaraya pintar dalam taman menggunakan kaedah prinsip seni bina kontekstualisme. Kontekstualisme adalah merupakan suatu prinsip dalam seni bina yang mementingkan kesinambungan visual, sejarah dan budaya di dalam sesebuah penempatan atau kawasan. Reka bentuk bangunan bercirikan kontekstualisme yang dapat dilihat pada sekitar keseluruhan seni bina bangunan pejabat di Putrajaya seperti bangunan Perbadanan Pentadbiran Putrajaya serta beberapa bangunan lain di sekitarnya termasuk bangunan Istana Kehakiman adalah merupakan suatu hasil seni bina perbandaran yang mengambil kira aspek sirkulasi keseragaman seni bina binaan sekeliling. Keseragaman seni bina binaan tersebut akan membentuk suatu bahasa seni bina yang sama serta menyampaikan mesej kesenian estetikanya melalui gaya yang serupa. Bangunan Perbadanan Pentadbiran Putrajaya yang dibina dengan menggunakan bahan-bahan seni bina material moden seperti besi sengaja dibina seumpama sebuah monumen dengan julangan sebuah tiang bercorak seakan menara yang menjulang ke hujung atas puncak searas bangunan. Dengan mengguna pakai motif corak yang serupa pada bahagian dinding luar bangunan, keharmonian bangunan dapat dicerap secara visual melalui konsep pengulangan unsur-unsur pada motif tersebut sehingga melahirkan suasana ekspresi struktur yang harmoni. Struktur seni bina bangunan pejabat seumpama ini mewujudkan satu suasana persekitaran yang mengkagumkan melalui seni binaan struktur yang memperlihatkan kemekahan dan keagungan sekaligus memberikan suatu mesej berupa imej kepada masyarakat tentang ketinggian sebuah institusi kerajaan. Istana Keadilan atau dikenali dengan nama Palace of Justice adalah merupakan sebuah bangunan yang menempatkan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan. Bangunan Istana Keadilan ini meliputi blok bangunan pentadbiran Mahkamah berkembar 5 dengan 2 bangunan satelit berkembar yang menempatkan beberapa ruangan bilik mahkamah. Dicipta dengan menggunakan sentuhan seni bina Moor, iaitu seni bina tamadun Islam Byzantine yang jelas kelihatan pada binaan struktur kubah besar serta tiang turus.
Gerbang bangunan Istana Keadilan ini direka berdasarkan daripada 3 prinsip falsafah utama, iaitu keadilan, ketelusan dan kekuatan sistem kehakiman. Seni bina bangunan Istana Keadilan ini adalah merupakan suatu seni bina bangunan yang berkonsepkan eklektik. Ia adalah merupakan suatu bentuk rekaan seni bina yang melakukan peniruan terhadap gaya dan rupa beberapa seni bina lain seperti tiang klasikal Rom, batu bernisbah seni bina Mesir serta tingkap dan lantai yang berkonsepkan seni bina Gothic dengan kelebihan pada ash seni bina Byzantine. Selain daripada seni bina bentuk bangunan yang menggunakan skala saiz serta isi padu yang lebih besar, manusia secara fitrahnya akan lebih mudah untuk merasa kagum dan teruja terhadap seni bina yang meletakkan elemen-elemen bentuk yang complicated dan rumit. Perasaan tersebut juga tidak hanya terhad kepada 2 faktor itu sahaja. Sebaliknya, penemuan elemen yang baru terhadap seni bina yang dimainkan secara sistematik dan luar biasa juga dapat membangkitkan perasaan kekaguman terhadap sesebuah seni bina. Bangunan Kementerian Kewangan ini misalnya dibina dengan kelebaran dan keluasan ruangan serta ketinggian yang dibentuk strukturnya dalam satu lengkungan, memperlihatkan sifat elemen monumental yang menyerlahkan keagungan sifatnya sebagai sebuah binaan. Seni bina bangunan Kementerian Kewangan ini bijak dalam menggunakan reka bentuk, struktur serta ruang yang dimiliki untuk memanipulasi setiap aspek dan segi di atas kelebihan binaannya yang dominan. Perletakan rupa bentuk tertulang dan kerangka diletakkan sebagai perletakan utama pada bangunan seakan sebuah orkestra yang sedang memainkan sebuah lagu yang cukup indah dengan elemen struktur seni bina binaan yang saling melengkapkan. Kepelbagaian unsur bentuk, simetri dan garis disampaikan dalam sebuah hasilan seni bina moden bernuansa eklektik yang cukup mengkagumkan. Dengan bantuan kedudukan ruangan piazza yang serba luas, ia menyempurnakan seni bina binaan bangunan ini sebagai salah sebuah ikonik yang tersergam di Putrajaya. Bangunan adalah merupakan penyelesaian kepada masalah masyarakat yang berhubung dengan perancangan dan keperluan fungsi. Objektif utama pembinaan sesebuah bangunan itu adalah bagi memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti menyediakan persekitaran pekerjaan yang selesa dan selamat. Pertimbangan utama dalam pembinaan sesebuah bangunan selain faktor ekonomi adalah kecekapan dalam memenuhi fungsi binaannya. Kesederhanaan adalah merupakan suatu kualiti yang diperlukan pada sesebuah bangunan. Malahan, kualiti kesederhanaan ini digunakan juga dalam seni muzik, filem, penulisan, arca serta lukisan. Seperti mana kata seorang pianis, komposer dan konduktor muzik di Orkestra New York Philharmonic, iaitu Leonard Bernstein, yang merujuk karya seniman agung Beethoven berjudul Fifth Symphony sebagai sebuah mahakarya yang memiliki susunan muzik serta mempunyai kekuatan dan ketepatan gubahan hebat dalam sebuah karya yang penuh kesederhanaan. Bangunan Pusat Persatuan Arkitek Malaysia yang terletak di Jalan Tanduk Bangsar, Kuala Lumpur ini adalah merupakan sebuah bangunan pejabat yang menepati kualiti aspek fungsi dan ruang yang mengaplikasikan kesederhanaan dalam seni bina binaan bangunan. Dibina dengan menggunakan konsep seni bina bangunan industrial, bangunan pejabat 9 tingkat ini dilengkapi dengan kapasiti keupayaan penggunaan tenaga yang rendah sekaligus menjadikan ia salah satu dari hanya beberapa bangunan pejabat berstatus hijau atau dipanggil sebagai
green building. Green building sebenarnya adalah satu inisiatif yang amat baik di mana dia memfokus kepada penggunaan tenaga, penggunaan air dan bahan binaan supaya mengurangkan impak kepada keadaan alam persekitaran. Bangunan yang dibina ini memenuhi kriteria Green Building Index. Dikatakan sebagai satu pembangunan pemampan hijau yang memenuhi kriteria seperti energy efficient dan juga indoor environmental quality, sustainable site planning and management, material and resources, water efficiency dan elemen-elemen inovasi. Bangunan yang dibina di atas tanah berkeluasan 3,782 meter persegi yang asalnya adalah merupakan tapak sebuah bangunan kedai lama yang usang dan terbiar ini mengadaptasi teknologi cermin nako zaman industri 70-an dan disesuaikan dengan konsep ruangan terbuka masa kini. Latar belakang bangunan yang dibina ini adalah merupakan satu projek yang diambil daripada tapak yang terbengkalai, di mana tapak ini adalah tapak bangunan kilang yang telah terbengkalai beberapa tahun yang dulu, dan PAM, Pertubuhan Arkitek Malaysia, dengan ada inisiatif membeli tanah ini dan kami membentukkan satu pertandingan di kalangan arkitek-arkitek di Malaysia untuk mengeluarkan idea dan reka bentuk untuk bangunan ini. Jadi dipilihnya bangunan yang dicipta ini adalah daripada arkitek Haikal Hasan. Dia dipilih bangunan ini kerana ia merupakan satu reka bentuk yang sustainable architecture dan very minimalism, mengikut turutan keperluan semasa, dan dia memenuhi kriteria-kriteria yang paling penting sekali, Green Building Index. Penggunaan cermin kaca sebagai dinding memberi efek keluasan kepada keseluruhan struktur binaan bangunan yang memiliki keluasan yang sederhana. Sebagai sebuah bangunan yang bercirikan seni bina industri, bangunan Persatuan Arkitek Malaysia ini menggunakan asas binaan dari konkrit dan batu merah dengan kemasan yang sangat sederhana dan ringkas. Perletakan tangga dengan pemilihan saiz yang sempurna serta penggunaan besi keluli asli sebagai aksesori pada tangga memperlihatkan kematangan seni bina. Material keluli yang sama turut digunakan pada bahagian tertentu lantai di setiap tingkat bangunan bagi mewujudkan pengaliran sirkulasi pengudaraan yang semula jadi dan menyegarkan selain memberi terapi psikologi kepada penghuni. Bangunan yang menempatkan binaan pejabat bersama sebuah dewan, sebuah galeri dan sebuah kafeteria ini turut dikelilingi oleh ruangan lanskap tumbuhan bagi memastikan keadaan dalam bangunan sentiasa segar dan terkawal dengan pengudaraan dan pencahayaan semula jadi. Lanskap tumbuhan hijau itu juga turut memberikan kesan kepada keseluruhan aspek seni bina luaran bangunan. Dengan menjadikan material logam besi berbentuk segi empat tepat sebagai kombinasi bagi sebuah bangunan bercirikan industri, keseluruhan struktur seni bina bangunan Persatuan Arkitek Malaysia ini terampil menjadi sebuah seni bina bangunan yang tidak akan dapat sesiapa dapat melupakan. Formula mengadunkan seni bina industri dan moden serta mengambil kira segenap aspek budaya kerja, iklim serta cuaca mempamerkan bangunan ini sebagai sebuah seni bina bangunan pejabat yang ideal buat semua. Seni bina bangunan yang dibina di atas tanah berkeluasan sekitar 235,224 meter persegi yang sepenuhnya menggunakan material batu bata sebagai bahan kemasan
binaan utamanya. Menempatkan binaan 4 buah blok bangunan menara yang terdiri daripada Menara Mustafa Kamal, Menara Hasil, Menara Bata dan Menara Gamuda. Bangunan PJ Trade Center ini direka bentuk sebagai sebuah bangunan yang memiliki kualiti seni bina binaan bangunan pejabat yang menyediakan persekitaran kawasan kerja yang sihat, selesa dan selamat. Sebagaimana seni bina bangunan berekosistem sihat dan selamat moden lainnya, bangunan ini menyediakan sistem pencahayaan semula jadi yang cukup serta sirkulasi kitar pengaliran udara lintang yang baik. Ciri-ciri reka bentuk seni bina moden yang cekap tenaga dan mesra alam ini berpotensi dalam mempertingkatkan produktiviti serta kualiti mutu kerja para pekerja yang bekerja di dalam premis bangunan ini. Menggunakan konsep pejabat ala butik dengan keluasan kira-kira 2,100 kaki persegi yang hanya menyediakan ruang pejabat terhad pada sekitar 1 hingga 4 unit pejabat sahaja pada satu-satu aras. Bangunan pejabat ini juga dibina dengan disertakan sebuah ruangan pantry dan bilik bersaiz sederhana yang dibina dalam persekitaran serba moden dengan permukaan siling yang lebih tinggi serta permukaan lantai yang luar biasa. Batu adalah merupakan antara bahan binaan yang paling lama pernah digunakan dalam sejarah seni bina bangunan. Memiliki kekukuhan material serta mudah didapatkan, batu telah menjadi pilihan utama sebagai bahan asas seni bina dalam binaan sejak zaman berzaman. Memiliki kualiti fizikal yang sama seperti batu, bata juga turut menjadi pilihan dan digunakan secara meluas di dalam seni bina bangunan. Penggunaan bata secara berseni seperti menyusunnya dengan bentuk berulang pada suatu permukaan dinding dapat melahirkan suatu motif bentuk permukaan berpola yang menarik. Sebagaimana yang dapat dilihat pada struktur binaan dinding bangunan PJ Trade Center, ia menggunakan 2 jenis bata berlainan warna bertujuan bagi mendapatkan efek berlawanan yang dapat menaikkan tekstur reka bentuk dan juga desain seni bina keseluruhan struktur bangunan. Selain bata, bangunan ini juga menjadikan kepingan kaca sebagai struktur utama dalam menyerlahkan kekuatan estetika seni bina yang dimilikinya. Kombinasi menggabungkan kepingan kaca besar lut sinar dengan bingkai-bingkai besi waja yang bertindak sebagai dinding membenarkan konfigurasi baru bagi sesebuah bangunan. Dengan meletakkan landscape luaran seperti pokok dan beraneka tumbuhan ke atas dinding serta ruang dalaman bangunan yang dikelilingi kaca, ternyata menghidupkan jiwa dan semangat manusia dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk bekerja. Perletakan tangga dalam situasi dan keadaan ruang yang rapi dan tersusun dengan keadaan seni bina kemasan moden dari kayu, besi dan konkrit tampak anggun dan menawan. Semua struktur itu menjadi pelengkap kepada struktur binaan asas lain seperti tiang konkrit dan juga tiang keluli yang menjadi lambang kekukuhan bangunan ini. Memiliki kelebihan pada saiz kelebaran balkoni menyelesaikan segala pergerakan aktiviti yang dijalankan di dalam persekitaran bangunan. Keseluruhan aras bangunan yang menggunakan material besi sebagai pagar di ruang siar kaki balkoni menyempurnakan konsep seni bina ruangan terbuka bangunan ini. Piazza di halaman hadapan bangunan yang dihiasi dengan kepelbagaian bentuk dan warna pada batu kerikil putih serta pokok renek yang liar menghijau diatur dalam suatu susunan pokok yang digubah elok. Segalanya menjadi hiasan dalam kesinambungan kepada elemen estetika bangunan yang menjadi pengabadian sebuah kesempurnaan seni bina bangunan pejabat yang cukup sempurna dan menyegarkan.
Seni bina adalah merupakan suatu hasilan kerja seni para arkitek. Sebagai sebuah karya hasilan seni, penggunaan sesuatu elemen sebagai penerapan dalam rangka tujuan bagi menyampai dan menyatakan sesuatu makna atau maksud amat diperlukan. Elemen metafora digunakan sebagai kaedah penyampaian makna bahasa seni bina yang sedikit menyimpang daripada fizikal zahir struktur binaan. Binaan yang berinspirasikan metafora adalah menjadi suatu hasil seni binaan yang sering dimanfaatkan oleh para arkitek dalam memberi makna tersirat dan mendalam bagi sesebuah struktur seni bina bangunan. Melalui kaedah atau cara sebegini, masyarakat umum diberi ruang menafsir sekaligus dapat menikmati seni bina yang lebih bercitarasa serta tidak membosankan. Metafora hakikatnya adalah suatu komposisi estetika yang tidak mempunyai apa jua tujuan tertentu yang khusus selain dari hanya menjadi daya penguat kepada nilaian keindahan dan semangat tapak di mana terbinanya seni bina sesuatu bangunan. Istilah metafora adalah merujuk kepada perkataan yang menjadi alat bagi bahasa dalam memberikan makna yang lebih mendalam melalui tindakan mengkiaskan suatu gambaran makna yang tersirat. Kamus Dewan mendefinisikan metafora sebagai pemakaian kata bagi menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar istilah yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Pendekatan metafora dalam seni bina difahami sebagai suatu usaha bawaan maksud tertentu yang bertindak sebagai medium tafsir bagi menterjemah struktur bentuk binaan yang dihasilkan dengan mengolahnya kepada suatu objek atau bentuk yang lain. Sekaligus ia memberikan makna lain pada struktur bentuk asalnya yang nyata berbeza. Metafora yang berjaya adalah merupakan rupa bentuk struktur yang samar dan kabur dalam penyampaian fizikal struktur yang terzahir pada strukturnya. Dari aspek sejarah, sememangnya terdapat penjelasan penggunaan metafora dalam struktur seni bina binaan sebagaimana binaan piramid di Mesir yang dianggap sebagai sebuah metafora kepada gunung yang memiliki elemen maksud kekuatan dan keabadian. Demikian juga dengan struktur binaan bangunan kaum Toraja yang berbentuk sampan. Ia dikatakan sebagai gambaran bentuk perahu yang mana merupakan metafora kepada alat sakral sebagai kenderaan pembawa roh atau semangat kaum tersebut ke wilayah yang lebih baik. Di Negeri Sembilan misalnya, penggunaan bumbung gonjong Minangkabau sering dikaitkan dengan tanduk kerbau atau hiasan atas kepala wanita yang membawa maksud kekuatan dan kuasa. Bangunan-bangunan seperti Perpustakaan Negara Malaysia, Masjid Negara, Bangunan Tabung Haji, Menara Maybank dan Istana Budaya adalah merupakan beberapa contoh bangunan yang dilihat memiliki elemen metafora. Penggunaan elemen metafora dalam seni bina sememangnya diakui wujud sebagai suatu medium komunikasi dalam seni bina. Dimulai dengan tamadun awal yang membangunkan seni bina sehingga menerjah masuk ke era seni bina revivalisme Yunani dan Rom pada kurun ke-18 dan 19. Sehinggalah kepada era modernisme yang mengutamakan aspek fungsi serta menolak pembaziran pada setiap seni bina yang dihasilkan menjadi sebagai metafora penyampaian mesej efisien dan kecekapan penggunaan tenaga dalam ruang. Evolusi metafora itu berkembang dengan sangat maju dan cepat sehingga berevolusi
menjadi suatu bentuk seni bina baru yang lebih segar dan sophisticated. Dari situlah akhirnya elemen metafora dalam seni bina tadi berevolusi melahirkan seni bina binaan futuristik yang penuh gaya dan daya imajinasi. Seni bina bangunan futuristik adalah merupakan suatu seni bina yang memiliki bentuk-bentuk binaan yang dianggap bercirikan masa hadapan. Seni bina futuristik sering dikaitkan dengan elemen keluarbiasaan yang mempunyai gaya, warna serta rupa seni bina yang sama sekali berbeza serta tidak terikat atau terikut dengan orientasi pola seni bina binaan lama dan yang sezaman dengannya. Keseluruhan bentuk binaan seni bina futuristik sebagaimana yang diketengahkan melalui seni bina bangunan agensi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang terletak di Putrajaya ini jelas sekali mempamerkan suatu corak seni bina binaan yang bermain dengan bentuk, warna, gaya serta juga rupa yang mengeksploitasi citra asalnya. Bangunan ini berdiri dan berketerampilan asing yang merubah struktur bentuk bangunan yang biasa kepada suatu bentuk lain yang jauh berbeza. Bentuk-bentuk berupa geometri, lonjong, bulat, segi-segi kotak yang diketengahkan secara melampau dan ekstrim tanpa kawalan pola dan bentuk yang disusun atau diatur dalam tertib dan kiraan yang khusus, menjadikan ianya tampil berani dan menarik. Malah, ciri tersebut menjadi suatu aset penting bagi sesebuah seni bina binaan bernuansa masa hadapan. Keadaan penggunaan tiang yang terlalu besar pada bangunan ini adalah merupakan penyampaian mesej perihal kepribadian imej yang cuba mahu disampaikan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM menampilkan integriti agensi tersebut melalui binaan pada bangunannya yang bermain dengan warna serta bentuk yang kukuh dan stabil sebagai dominasi kepada keseluruhan struktur bangunan yang diperlihatkan. Pemilihan dan juga penggunaan material dengan penampakan sifat futuristik adalah merupakan suatu bentuk cabaran dalam seni bina ini. Material yang digunakan juga perlu diolah secara berjaga-jaga agar konsep seni bina futuristiknya akan terhasil dengan gaya dan rupa yang jelas serta meyakinkan. Elemen fleksibiliti dan juga kebolehupayaan seni bina bangunan ini dalam memberikan suatu mood dan juga suasana yang mengagumkan adalah juga merupakan salah satu dari ciri utama sebuah bangunan berseni bina masa hadapan. Dengan memiliki fizikal bentuk dan rupa yang mampu berfungsi sebagai sebuah gerakan mesin masa yang membawa trend atau fashion dalam melayani suatu evolusi perkembangan seni bina dalam zamannya, seni bina futuristik ini ternyata memiliki kekuatan serta kelebihan tersendiri. Keunikan bangunan SPRM ini diperlihatkan pada bentuknya yang menyerupai seakan oval yang ditarik dan dibentuk memanjang. Kesemua tiga buah blok tersebut didirikan dan diangkat dengan struktur tiang konkrit bersaiz raksasa pada jarak yang tidak sekata. Penggunaan cermin berwarna biru terang serta dinding konkrit berwarna putih menonjolkan sifat kekukuhan struktur asas yang dimiliki oleh bangunan ini. Masa hadapan adalah merupakan suatu pengalaman yang dapat diperlambangkan pada simbol-simbol objek yang mengisi ruangan. Metafora dalam bahasa visual dari simbol yang menyampaikan mesej dan pesanan itu tidak hanya memberikan kefahaman, sebaliknya keindahan yang turut dapat dinikmati secara berseni pada ruang dalam seni bina moden yang kian berkembang, memberi upaya membentuk dan mengolah daya kreatif
serta pemikiran manusia tentang pengalaman dan kenangan silam. Begitulah pegangan serta kekuatan ideologi seni bina futuristik dalam berevolusi meredah seni bina zamannya yang semakin matang. Sebagaimana sekolah dan universiti, pejabat manakah akan kita habiskan sebahagian besar dari masa kita sepanjang hari turut merupakan sebuah binaan yang akan menjadi rumah kedua pada setiap dari kita. Kerana itu, keselesaan dan keselamatan adalah menjadi elemen paling utama kepada bentuk serta seni bina bangunan yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti perusahaan pekerjaan manusia. Bangunan AirAsia Red-Q yang merupakan sebuah syarikat penerbangan berlokasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang, memberikan jaminan keistimewaan seni binaan tersebut. Dengan keluasan berukuran 613,383 meter persegi, bangunan ini dibina dengan material konkrit dan dikombinasikan dengan besi serta cermin kaca sebagai material utama. Mengguna pakai reka bentuk seni bina moden, bangunan Red-Q yang menempatkan sekitar 2,000 kaki tangan AirAsia dan AirAsia X ini mengambil ciri-ciri seni bina organik strukturalisme sebagai konsep binaan luarannya. Perletakan batu konkrit sebagai objek aksesori kepada bangunan memberikan kesan visual yang estetik. Bumbung bangunan ini diguna pakai sebagai ruangan rekreasi bagi mengisi masa senggang para pekerja. Seni bina strukturalisme yang menitik beratkan penggunaan konkrit sebagai sistem kerangka terunjur memiliki fungsinya yang serupa dengan dahan pada pokok. Sebagai sebuah bangunan pejabat yang beroperasi 24 jam setiap hari, puncak bumbung bangunan ini tidak dihiasi dengan estetika seni bina bumbung atau kerangka yang biasa. Sebaliknya, ia menggunakan elemen organik pada bangunan yang bertindak sebagai perapi atau kemasan pada bangunan. Bahagian dalaman yang menggunakan konsep ruangan terbuka memanfaatkan material seperti besi keluli, kayu dan cermin kaca sebagai kuasa bagi membangkitkan suasana kerja dalam persekitaran ruang bangunan. Susun atur struktur bangunan seperti perletakan lift, tangga, ruangan pejabat, kawasan kafe serta beberapa aksesori perhiasan lain memaksimumkan segenap ruang dalam bangunan yang ada. Tangga yang menggunakan material dari besi keluli sepenuhnya dengan reka bentuk mendatar memberikan kesan menarik kepada seni bina selain merupakan suatu aspek praktikal bangunan moden. Selain dari tangga, jambatan yang terletak di tengah-tengah ruangan menyambungkan dua buah blok kawasan dengan gaya yang cukup mempesonakan. Menggunakan material besi keluli sepenuhnya dengan mainan beberapa corak membulat pada kerangka keluli jambatan, ia adalah merupakan struktur binaan ikonik yang paling tidak dapat dilupa dalam keseluruhan seni bina bangunan Red-Q. Teori rupa bentuk seni bina yang berasaskan fungsi pada bangunan ini digunakan pada bukan saja ruangan pejabat yang direka bentuk secara bebas dan terbuka, malah diadaptasi juga pada keseluruhan tempat dan kawasan termasuk di lobi, pintu masuk utama, ruang bebas berjalan kaki serta kafeteria yang dibina pada ruang dalaman yang sama. Keunikan tersebut menjadi kekuatan kepada seni bina bangunan ini.
Konsep bebas dan terbuka yang dipamerkan pada sesebuah seni bina binaan pejabat sebegini sesungguhnya akan dapat memberikan kesan positif terhadap psikologi dan jiwa kepada seluruh diri para pekerja. Pekerja bukanlah hamba suruhan yang boleh dipaksakan untuk melakukan apa saja. Mereka adalah merupakan manusia yang komited dalam memegang tanggungjawab dan fungsi mereka sebagai manusia yang berkeperluan untuk bekerja. Seperti mana seorang arkitek, seluruh para pekerja adalah merupakan seorang seniman yang menjiwai setiap keperluan dalam kehidupan mereka. Seni bina adalah merupakan medium seni yang bertindak sebagai sebuah kerangka sistem sokongan yang dapat membantu setiap diri para pekerja dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien dan sempurna. Seni bina yang terdapat pada bangunan pejabat ini memberikan makna sebagaimana apa yang disebut oleh seniman agung dunia, Pramodya Anantatur. Katanya, hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat hanya tafsirannya. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Seni bina bangunan pejabat secara umumnya adalah merupakan sebuah kawasan, ruangan atau bilik yang digunakan bagi tujuan menjalankan apa jua aktiviti pekerjaan. Pejabat juga adalah merujuk kepada seni bina blok bangunan di mana ruangan, bilik atau kawasan kerja tersebut ditempatkan. Istilah pejabat yang digunakan sudah tentu tidak hanya sekadar mencakupi ruangan tempat para pekerja melakukan tugasan atau kerja-kerja pentadbiran sahaja. Akan tetapi, premis ruangan berbentuk pameran jualan serta bengkel tempat pembaikan kenderaan juga adalah turut merupakan premis blok bangunan seni bina bagi pejabat. Pejabat adalah merupakan sebuah fenomena seni bina yang paling sukar untuk bergerak lebih jauh serta sering terperangkap dengan dogma reka bentuk pejabat yang tradisi dan konvensional. Dari sebuah seni bina bangunan bereka bentuk sebuah pejabat kecil yang hanya menempatkan meja di sudut ruangan kecil hingga ke ruangan seluruh aras sebuah bangunan. Pejabat sering tidak dapat lepas bebas dari kerangka kebebasan yang menepati konsep keselesaan dan keperluan. Istilah moden untuk pejabat kebiasaannya merujuk kepada tempat kerja para pekerja kola putih. Tujuan utama persekitaran pejabat adalah untuk menyokong penghuni mereka dalam melaksanakan tugas yang mereka jalankan. Ruang pejabat biasanya digunakan bagi aktiviti pejabat konvensional seperti membaca, menulis serta bekerja dengan menggunakan komputer. Terdapat banyak cara berbeza untuk memiliki rekaan seni bina pejabat yang ideal. Pejabat pameran kereta Toyota yang terletak di Bandar Sibu ini misalnya adalah merupakan sebuah struktur seni bina yang memiliki banyak sekali kelebihan sebagai sebuah bangunan seni bina pejabat. Bersesuaian dengan konsep seni bina ikonik yang direka eksklusif, seni bina bangunan ini direka bentuk dengan penggunaan struktur metafora empurau, iaitu sejenis ikan bernilai tinggi dari spesies kelah yang hanya terdapat di sungai-sungai di Sarawak. Dengan menggunakan binaan bumbung gigi bergergaji, seni bina bangunan ini cukup terserlah sebagai sebuah bangunan ikonik di tengah Bandar Sibu. Penggunaan ruangan secara maksimum pada bangunan ini adalah merupakan suatu kelebihan apabila ianya dibina secara ruangan tanpa tembok atau dinding sebagaimana seni bina bangunan pejabat yang biasa. Penggunaan cermin nako pada tingkap serta cermin kaca pada bahagian celahan bumbung adalah bertujuan bagi memberikan suatu suasana pencahayaan
yang baik pada ruangan dalaman bangunan. Selain turut juga berfungsi sebagai medium pengaliran udara yang berkesan. Penyesuaian konsep minimalis pada kemasan lantai di aras 2, penggunaan pagar logam pada tangga serta tandas dan ruang pantry adalah merupakan suatu penyempurnaan kepada ruangan dalaman ini apabila material tekstur kayu digunakan sebagai kubikel ruangan yang menempatkan pejabat serta bilik mesyuarat. Beberapa ciri seni bina binaan moden dipertonjolkan seperti tangga serta kemasan dinding yang turut juga menggunakan cermin. Penggunaan lantai marmar di ruangan menunggu serta bahagian hadapan ruang legar pameran menaikkan lagi suasana dalaman bangunan. Apa yang paling menarik ialah penggunaan besi logam di bahagian luar struktur bangunan yang bertindak sebagai penyejuk kepada aliran angin yang bergerak masuk ke segenap rongga ruang dalaman bangunan. Struktur asas luar bagi binaan bumbung yang juga turut bertindak sebagai dinding bangunan adalah merupakan suatu siri tujahan struktur bangunan yang berulang. Material zinc dan aluminium bersalutkan logam menjadi bingkaian struktur yang membentuk lapisan serta blok-blok dimensi yang cukup dinamik. Pejabat adalah tempat bekerja daripada pukul 9 hingga pukul 5. Kalau saya nak bekerja, of course saya nak tempat yang kondusif, yang menaikkan semangat saya untuk bekerja. Pejabat perlukan ruang yang fleksibel. Kalau banyak sangat tiang dalam tu, kita nak susun meja pun susah. Pejabat perlukan keselamatan, tempat letak kereta yang cukup dan yang paling penting adalah akses kepada kemudahan awam. Jadi dari segi desain tu dia lebih mudahlah. Sekarang monitor dah flat, sekarang dah pakai laptop dan tak perlu menghadap pengurus, kerja kat mana pun boleh. Ada pejabat yang tak letak meja, letak sofa dan kafe di tengah-tengah office supaya senang ambil kopi dan senang untuk buka laptop. Budaya kerja ni dah berlainan. Jadi sebagai mereka, saya kena memastikan kita terdedah kepada budaya yang terkini. Seni bina pejabat seharusnya dibina dengan suatu citarasa anggun bagi menggamit perasaan yang menyelesakan. Kerana akan banyak masa akan kita habiskan dalam struktur seni bina bangunan yang dipanggil pejabat.